Dan kita insya-Allah akan berpindah kepada Dr. Khairi bagi mengkhususkan menjawab tomahan terhadap Sidi Muhyiddin. Orang kata Sidi Muhyiddin tadi hulul ittihad. Sejauh manakah Fadilatul Doktor kebenaran dakwaan hulul ittihad terhadap Imam Ibn Arabi? Hulul ni maknanya Tuhan menempati alam. Betulkah yang disebut tadi? Fadil, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis. Jadi untuk saya tambah sikit mengenai konsep yang dikatakan dituduh Ibn Arabi sebagai al-hulul ini, semuanya adalah disebabkan oleh ibarat-ibarat yang digunakan oleh Ibn Arabi itu, dan istilah-istilahnya sangat mendalam yang mempunyai unsur-unsur al-alfaz mushtarikah yang saya sebutkan tadi. Sebab itu Syekh Wan Sulaiman Wasidi membicarakan tentang wahdatul wujud dalam kitabnya Al-Haudul Ma'rur fi Bayan Wahdatul Wujud. Beliau menyebut ada 4 mazhab. Yang pertama dia panggil mazhab al-fuqaha wal mutakallimin atau mazhab ulama rusum dengan formula al-kullu bihi. Al-kullu bihi. Ini dia punya ringkasan. Mazhab jumhur sufiah mengatakan al-kullu ainuh. Ainuh mazharu. Mazhab Ibn Arabi kata al-kullu huwa. Lepas tu mazhab Ahmad Sirhindi mengatakan al-kullu minhu. Jadi Ahmad Sirhindi apabila ingin mengungkap apakah yang dikatakan al-kullu huwa tu, sebenarnya dia berat. Aku sangat berat nak terima secara literal al-kullu huwa. Sebenarnya al-kullu tu, al-kullu huwa tu ialah dengan takdir al-kullu minhu. Sebab tu dia mengaku dalam kitab Al-Maktubat Rabbaniyah, Imam Ahmad Sirhindi juga mengaku bahawa segala tahqiq mengenai ketuhanan atau keesaan Allah Ta'ala ni oleh Ibn Arabi sebenarnya adalah benar, sangat benar. Dan ada setengahnya mentomahkannya disebabkan oleh salah faham. Dan sebenarnya Ibn Arabi adalah benar kerana cara dia menulis adalah penulisan yang bersifat ada konsep yang ada uslub nahwu sharaf yang mempunyai takdir-takdir yang tersembunyi yang tidak dipahami oleh orang yang membaca melainkan penulisnya sahaja. Sebab tu dalam kitab Al-Jawahir wa Jawahir Imam Syarani menyebut min akbaril asam takhti'atul ulama min ghairi itla' ala muradihim wa hamlul makna mimma la yartadawnahu. Sebesar-besar dosa adalah kita menyalahkan para ulama tanpa kita memahami apa maksud oleh ulama itu. Kita faham atas maksud kita. Kita ni kitab pun tak banyak tulis. Ibn Arabi tulis 800 kitab. Kita satu buku pun tak ada, tiba-tiba jadi hero. Menyalahkan Ibn Arabi kata begini, sedangkan yang dimaksudkan oleh Ibn Arabi bukan begitu yang kita faham. Hum rijal wa nahnu rijal. Tu dia faham secara selapis. Kalau rijal sama rijal, buku mana? Yang kata tu buku banyak mana dia tulis? Tu je lah nak kata kan. Jadi maksudnya kemudiannya mengihtimal makna yang ditulis oleh penulis itu dengan makna yang mereka tidak redha. Ini di antara punca menjadi kesalahan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi yang ditomah pada ulama ini disebabkan oleh pengkaji-pengkaji itu sendiri tidak memahami apakah maksud murad ulama itu sendiri. Ini yang penting. Sebab itu saya selitkan perkataan min akbari asam takhti ulama ini daripada kita Al-Jawahir wal Jawahir fi Bayan Al-Akabir. Tuan-tuan dan puan boleh lihat satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang menghimpunkan, yang mentaufikkan di antara manhaj mutakallimin dan juga manhaj sufi menjadi satu, tidak bertentangan. Dalam bab akidah sebenarnya kita kena faham, dalam bab akidah ini Ibn Subki menyatakan bahawa ahli sunnah wal jamaah ini terbagi pada 3 bahagian yang masing-masing setuju dengan usul yang satu, melainkan mereka ada manhaj yang berbeza dari segi sudut pandangan.
Ketiga-tiga ni sepakat dengan usul wajib, harus dan mustahil bagi Allah Ta'ala. Contohnya, yang pertama golongan muhadisin, ahli sunnah wal jamaah juga. Manhaj mereka adalah merujuk pada Al-Quran, Sunnah dan Ijma' dengan memahami keseluruhan ayat itu dengan tanzih. Yang kedua ialah golongan mutakallimin, iaitu merujuk memahami isu akidah daripada Quran dan Sunnah dan akal. Kemudian dipanggil golongan yang ketiga adalah golongan al-wujdan, ahli zawq wal wujdan, yakni golongan tasawuf. Mereka juga merujuk Al-Quran, Sunnah, akal dan kasyaf atau ilham. Maksudnya di sini akal pun digunakan. Ahli sufi tak pernah meninggalkan penggunaan akal. Jadi digunakan akal. Dan tambah lagi al-kasyaf, kasyaf yang maksudnya macam konsep ilham yang maksud penjelasan yang penuh keyakinan lah. Maksudnya bukan sesuatu yang mustahil daripada Quran dan Sunnah. Dan kalau kita faham pula akidah ini ada 3 martabat, banyak martabat. Kalau Imam Ghazali bagi pada 4 sampai kepada martabat yang terakhir tu dia sebut tauhid as-siddiqin, dipanggil al-fana fi tauhid. Jadi kalau kita tengok martabat yang pertama dipanggil iman taklid, iman muqallidin. Yang kedua iman mustadilin, mutakallimin. Yang ketiganya adalah iman ahli syuhud. Ini semua istilah-istilah ni sama ada Imam Ghazali guna sebagai apa panggil apa? Tauhid as-siddiqin, fana fi tauhid. Syekh Abdul Ghani Nablusi guna apa? Tauhid ahlu syuhud. Ibnu Hajar Al-Haytami menggunakan at-tauhid bi ahwal asyuhudiyah wal mawajid al-irfaniyah. Semua istilah-istilah ni merujuk kepada martabat tauhid zauqi wal wujdan. Cuma kita ni terperangkap dengan istilah ni. Tapi sebenarnya semua tu istilah yang pelbagai tapi menunjukkan maksud yang satu, supaya memudahkan umat-umat yang belakang ni memahaminya dengan maksud yang luas. Jadi Imam Ibn Arabi dengan jelas menyebut usul tauhidnya yang dikatakan sebagai, yang ditulis sebagai ittihad itu adalah tidak betul. Jadi sebagai contohlah saya menyebut di dalam waqala fi aqidatil wusta i'lam anna Allah Ta'ala wahid bil ijma' wa maqamu wahid yata'ala an yahilla fihi syai'un aw yahilla huwa fi syai' aw yattahidu fi syai'. Ini dalam bahasa Arab. Maksudnya ketahuilah bahawa Allah Ta'ala adalah esa dengan ijma', berada dalam maqam yang esa, maha suci daripada sesuatu yang berada di dalamnya, dan dia berada dia berada dalam sesuatu atau bersatu dalam sesuatu. Jelas benar ni. Kemudian yang paling jelas lagi disebut wa qala fi babil asrar la yajuzu li'arif an yaqul ana Allah walau balagha aqsa darajatil qurb wa hasha al-arif min hadzal qaul hasyah innama yaqul ana al-abdul zalil fil masir wal maqil. Maksudnya di sini tidak harus bagi orang yang arif billah mengatakan bahawa aku adalah Allah. Tidak harus. Ini jelas daripada usul pegangan Ibn Arabi sendiri. Walaupun telah mencapai setinggi-tinggi kehampiran, kita ibadat banyak, sembahyang banyak, puasa banyak pun, al-abdu wa yartaqa wa rabbu wa yazid. Itu formula ataupun kaedah yang digunakan untuk menjelaskan perbezaan antara makhluk dan Tuhan tetap berbeza. Okay. Mustahil bagi seorang arif mengatakan perkataan demikian. Mustahil baginya, sesungguhnya dia perlu berkata, aku adalah hamba yang hina dalam hal ehwal kehidupan dan percakapan. Ini jelas daripada usul yang ada dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Tuan-tuan boleh semak sendiri, boleh itlak sendiri, insya-Allah jumpa. Dan segala tomahan kepada Ibn Arabi bahawa beliau berpegang dengan ittihad wal hulul adalah salah dan tidak tepat. Dan benda ini termasuk dalam menyalahkan ulama tanpa mengetahui murad yang dimaksudkan oleh ulama. Ini penting untuk kita faham. Jadi saya sendiri pun tak berani sebenarnya nak cakap pasal Ibn Arabi ni. Asal nak kata setitis air pun bukan, tak ada terus. Hanya naqal daripada ulama-ulama sebut saja. Jadi cukuplah setakat itu daripada penjelasan saya bahawa daripada dapatan yang saya lihat dan ibarat-ibarat yang digunakan oleh Ibn Arabi, tidak ada secara soreh benda itu Ibn Arabi berpegang dengan ittihad wal hulul. Tidak sama sekali. Bahkan Ibn Arabi berpegang dengan tauhid yang sahih, dan perbezaan antara makhluk dengan Tuhan adalah jelas.
Jadi kalau kita tengok mutakalimin, Allah khaliq, makhluk adalah muhdas. Tetapi di sisi ahli sufi, mereka ada ibarat-ibarat lain yang menunjukkan maksud yang sama. Sebagai contoh, makhluk dipanggil batilun, manamun, sarabun, zulmun. Itu istilah ahli sufi, tapi menunjuk pada makhluk. Tapi kita duk gelap apa? Ala kullu ma siwa Allah batilun, itu ambil pada hadis. Jadi ulama-ulama sufi mereka merujuk dan mengambil sesuatu itu daripada hadis. Jadi Allah Ta'ala zat yang berkuasa itu, yang bercerita adalah qama bi nafsi, itu wujud mutlak. Wa amma qa'im bi ghairi, wujud yang bersandar kepada yang lain, itu bukan wujud hakiki, dipanggil sebagai wujud ataupun batil. Itu istilah mereka yang perlu kita faham murad mereka, di mana mereka adalah bersama dengan mutakalimin daripada semua sudut, iaitu sudut daripada segi sudut hukum akal, wajib, haram, mustahil sama, dan hukum syarak pun sama, tidak berbeza, kecuali daripada segi istilah dan cara lihat sahaja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsira atas penerangan. Jadi daripada nas-nas Sidi Muhyiddin, kita nampak jelas bahawa Sidi Muhyiddin orang yang munazzih, yang tanzih. Dan di situ tidak ada kiranya doktornya pertentangan Imam Ibn Arabi dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan saya menarik untuk kita tekan tadi daripada kalam Dr. Khairi tadi tentang bagaimana ulama-ulama sufi pada penggunaan istilah seperti disebut oleh Syekh Rahmuddin juga mengikut Al-Quran, As-Sunnah sebagai alam batil. Tapi maksud batil tu qaim bi ghairi bukan makna apa batil fiqh tu terbatal sahih, bukan gitu makna dia. Yang macam tadi diambil daripada hadis, kata Rasulullah SAW, asdaqu qawlin qalaha labid. Labid apa penyair, ala kullu syai'in ma khala Allah batilu, wa kullu na'imin la mahalata zailu. Itu apa? Kalam apa? Labid dan bin Rabi'ah. Bagaimana? Jadi kira ambil daripada asdaqu qaulin, kata yang paling benar daripada Nabi sebut tu, kata yang benar. Jadi batil itu diambil daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu penekanan yang menarik kita lihat daripada Fadilatul Doktor